وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Hadirin hadirat yang bersama dengan kami ISI pada pagi ini bersama dengan sebuah diskusi yang sebenarnya diskusi ini merupakan diskusi bulanan yang dianjurkan oleh pihak ISI, iaitu Institut Sains Islam, bagi membincangkan isu-isu cara yang berbangkit untuk kita mencari solusi, mencari penyelesaian demi kemaslahatan ataupun demi pembangunan ummah Islam secara khusus. Sidang hadirin yang bersama dengan kita pada pagi ini bersama dengan tokoh yang merupakan panel jemputan, Dr. Rabihah binti Maksum. Jadi sebelum saya memperkenalkan serba sedikit tentang latar belakang beliau, sekali lagi saya mengingatkan ataupun mengucapkan mewakili pihak ISI ribuan terima kasih kepada yang sudi bersama dengan kami pada pagi ini, dan insya-Allah program-program seumpama ini sebenarnya berlaku ataupun berjalan pada setiap bulan, yang mana boleh didapati maklumat berkenaan dengan aktiviti yang dijalankan di ISI, Institut Sains Islam USIM, itu melalui Facebook, yang akan ada hebahan program di sana, dan kita jemput kepada semua untuk melihat ataupun bersama dengan kita supaya maklumat berkenaan dengan aktiviti penganjuran yang dianjurkan di ISI itu dapat sama-sama kita ambil manfaat dan faedah daripadanya. Okey, bersama dengan kita juga pada pagi ini yang dialukan yang berbahagia pengarah Profesor Dr. Adnan selaku pengarah Institut Sains Islam, yang banyak berikan pandangan dan juga idea-idea dalam pembangunan khususnya untuk pembangunan ummah. Di dalam kita juga memperkatakan agenda Sains Islam di USIM. Turut bersama juga bersama dengan kita pada pagi ini adalah orang yang boleh kita katakan orang kuat di dalam merencanakan diskusi ini, Timbalan Pengarah Dr. Nurliza, yang bersama. Terima kasih Dr. Nurliza di atas usaha yang telah dilakukan selama ini untuk memastikan agenda Sains Islam ini terus diperkasakan di USIM. Okey, sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulakan sesi pada pagi ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan panel kita, iaitu Dr. Rabihah binti Maksum. Beliau merupakan tokoh yang kita katakan adalah yang sangat bertepatan, yang sangat sesuai untuk kita bincangkan apa yang telah dinyatakan ataupun tajuk yang telah kita pilih untuk perbincangan pada pagi ini, berkenaan dengan tata cara ataupun kaedah membuat keputusan, tetapi bukan semata-mata untuk membuat keputusan, namun cabarannya itu adalah bagaimana nak memastikan keputusan yang akan diberikan itu mencapai tahap yang rasional. Kerana keputusan yang kadang-kadang kita buat itu adalah keputusan itu tidak menjadi rasional, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor seumpamanya emosi. Maka sebab itu Dr. Rabihah teringat saya kepada hadis Nabi SAW, dan khususnya bagi mereka yang kalau belajar di dalam bidang al-qada ataupun kehakiman perundangan ini, biasanya hadis ini adalah yang perlu dihafal ataupun diingati, iaitu baginda Nabi SAW menyatakan la yahkumul hakimu bisnain wa huwa ghadban. Hakim itu tidak dibenarkan untuk menghukum dalam keadaan marah. Kenapa? Sudah pastilah di situ adanya elemen rasionalnya, elemen emosinya yang mempengaruhi dalam dia membuat keputusan. Maka syariat sudah pun memberikan kepada kita garis panduan agar keputusan yang akan mempengaruhi ataupun memberi impak kepada orang lain itu, supaya keputusan itu bukan sewenang-wenangnya ataupun mudah untuk diberikan, tetapi haruslah
berlandaskan kepada fakta-fakta ilmiah, kepada fakta ilmu, bukanlah kepada pengaruh emosi sehingga ia memberikan dampak yang negatif kepada pihak yang lain. Okey, Dr. Rabihah mungkin nanti akan huraikan kepada kita teori ataupun pendekatan yang lebih detail yang boleh menjadikan garis panduan kepada kita agar nanti hasil daripada perbincangan kita pada pagi ini memberikan kepada kita satu garis panduan, satu kerangka yang tersusun untuk membolehkan kita itu benar-benar membuat keputusan yang rasional. Okey, beliau Dr. Rabihah mendapat pendidikan awalnya di Universiti Kebangsaan Malaysia di UKM. Seterusnya menyambungkan pelajaran di peringkat sarjana di US dan seterusnya menyambung peringkat PhD di Australia, dan bidang kepakaran beliau adalah dalam bidang pengurusan risiko. Di samping apa ini yang dikatakan usaha ataupun sumbangan beliau kepada USIM selama ini membangunkan kerangka pengurusan risiko di peringkat USIM yang begitu banyak telah beliau berikan sumbangan tersebut. Beliau juga merupakan salah seorang daripada AJK, Akademi Pengurusan Risiko Malaysia, yang membantu di dalam pengurusan risiko tersebut. Melihat kepada pengalaman mengajar selama 13 tahun di USIM, fokusnya khususnya kepada bidang risiko dan pengalaman-pengalaman yang disebutkan tadi, sudah pasti beliau merupakan tokoh yang kita katakan tokoh yang sangat layak, yang sangat sesuai untuk berbicara berkenaan dengan tajuk kita pada pagi ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan slot ini terus kepada panel, kepada Dr. Rabihah. Dipersilakan doktor untuk sesi ataupun penyampaian, dan sebelum itu untuk peringatan kepada peserta ataupun hadirin hadirat yang bersama dengan kita, slot ini insya-Allah akan berlangsung lebih kurang 45 minit ke 50 minit, dan setelah itu kita akan bukakan sesi soal jawab. Bagi yang ada persoalan bolehlah diajukan untuk dibincangkan agar kita sama-sama mendapat solusi yang baik demi kebaikan bersama. Wallahu taala alam. Saya seruskan kepada Dr. Rabihah. Dipersilakan doktor. Okey, baik, terima kasih Ustaz Aizuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pendengar yang mengikuti secara maya diskusi pada pagi ini. Dan terima kasih terutamanya kepada Institut Sains Islam kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit pengetahuan berkaitan dengan bidang saya bersama dengan pendengarlah orang ramai. Okey, betul saya bidang pengkhususan saya adalah pengurusan risiko. Saya adalah pensyarah daripada Fakulti Sains dan Teknologi, dan di dalam komponen pengurusan risiko tersebut di bawah bidang pengurusan risiko ada satu komponen yang boleh kita panggil sebagai sub bidang yang dipanggil sebagai decision making under uncertainty, ataupun membuat keputusan di dalam keadaan yang kita tidak pasti. Jadi keputusan apa yang kita nak ambil kat sini mestilah keputusan yang rasional. Okey, jadi untuk hari ini perbincangan saya atau perkongsian saya adalah berkaitan dengan macam mana kita hendak pastikan yang kita boleh buat keputusan yang rasional, bukan keputusan yang emosi dalam keadaan yang banyak perkara kita tidak tahu atau tidak pasti. Jadi sebelum kita pergi lebih lanjut dan memahami atau mengenal pasti cabaran-cabaran tu, saya suka kalau kita faham dahulu apa maksud keadaan yang tidak pasti itu. Okey, iaitu kalau dalam bahasa Inggerisnya kita panggil uncertainty. Jadi kalau mengikut Kamus Dewan dia mengatakan ketidakpastian itu bermaksud perihal yang tidak pasti. Okay, ataupun keraguan ataupun ketidaktentuan ataupun kemungkinan sesuatu menjadi salah atau menjadi benar. Itu adalah daripada Kamus Dewan Bahasa. Kalau daripada Cambridge Dictionary juga lebih kurang maksud dia cuma dalam bahasa Inggeris, iaitu the feeling of not being sure something will happen in the future, or the situation in which something is not known or something that is not known or certain. Sama juga tak pasti, tak tahu, ada keraguan dekat situ. Okey.
Now, kita sekarang bercakap tentang rasional. Kita nak buat keputusan rasional. Jadi, kita kena faham dulu apa yang maksudnya rasional di sini. Sebab apa? Kadang-kadang kita selalu sangat menggunakan perkataan tersebut. Kadang-kadang kita sendiri lupa ya sebenar-benarnya perkataan ini maksud dia apa. Okey, jadi perkataan rasional kan hari-hari pun kita guna. Jadi kita lihat dalam kamus dewan sebenarnya rasional ni maksud dia apa. Jadi kalau ikut rasional, dia mengatakan bahawa setiap kali kita mengatakan kita perlu jadi rasional, we need to be a rational person, bermaksud kat sini kita kena tunjukkan bahawa setiap tindakan, perbuatan ataupun pegangan yang kita buat itu mestilah dengan alasan yang munasabah. Dasarnya mesti munasabah atau mengikut fikiran yang baik atau sihat. Itu maksud rasional. Jadi nak buat keputusan rasional, fikiran kena baik, fikiran kena sihat. Begitu jugalah kalau kita lihat kepada Cambridge Dictionary, dia kata rasional ni apa? Rasional ini adalah based on clear thoughts and reason. Mesti ada clear thinking, clear reason. Okey, jadi itulah maksud rasional yang kita selalu guna ya setiap kali kita bercakap atau kita hendak menunjukkan bahawa kita adalah munasabah atau kita adalah orang yang berfikir. Okey. Apakah pula membuat keputusan yang rasional? Jadi daripada definisi tersebut kita boleh katakan di sini bila kita kata kita hendak membuat keputusan yang rasional bermaksud kita hendak buat keputusan dengan alasan yang munasabah dan menggunakan fikiran yang baik atau sihat. Ya, maknanya making decision based on clear thoughts and reason. Jadi bukanlah dalam keadaan marah macam yang Ustaz kata tadi ya, dalam keadaan marah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan benci, bukan ya, atau dalam keadaan terikut-ikut orang. Okey, itu juga adalah bukan fikiran yang baik atau sihat ya, maknanya mengikut saja apa yang orang cakap ya, melulu tanpa berfikir. Itu juga satu emosi yang mengganggu ya untuk kita mendapatkan keputusan yang rasional. Okey, bila kita membuat keputusan, setiap membuat keputusan sebenarnya kita akan berhadapan dengan 3 keadaan. Kita antara sama ada kita sedar atau tidak, kita akan berhadapan dengan 3 keadaan, iaitu keadaan yang pasti, certain lah, keadaan yang berisiko, risky, dan keadaan yang tidak pasti. Okey, jadi kalau ikutkan tajuk diskusi saya hari ini tu yang kotak merah lah, yang tidak pasti. Okey, sebab yang pasti itu mudah. Sebab apa? Tahap ambiguity dia atau tahap kekaburan atau kesamaran dia tu sangat-sangat rendah. Pasti ni ibaratnya macam kita nak buat keputusan, oh tengah hari ni nak pergi makan dekat mana. Okey, atau tengah hari ni nak makan apa, atau malam ni nak masak apa. Itu keputusan pasti. Okey, dan kemudian kita ada berisiko. Berisiko ini tahap kesamaran dia atau kekaburan dia adalah sederhana. Kita masih boleh nampak ya dengan agak jelas masalah yang kita hadapi walaupun dia mempunyai risiko. Okey, dan apabila masalah yang kita hadapi itu berisiko, dia punya kecenderungan untuk kita buat keputusan yang tidak tepat itu juga sebenarnya sederhana sahaja. Ni walaupun perkataan risiko tu siapa tak ada orang yang suka ya perkataan risiko tersebut je, kita dengar risiko je kita dah risk ke tak mau kan. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan risiko ni dia punya tahap atau kecenderungan membuat keputusan itu sederhana sahaja. Kecenderungan membuat keputusan tidak tepat sederhana, dan tahap kesamaran atau kekaburan masalah yang kita hadapi itu pun sederhana. Yang tahap kekaburan dia, ambiguity dia itu tinggi adalah di dalam keadaan yang tidak pasti. Jadi di dalam keadaan tidak pasti ni yang kita akan berbincang atau yang saya akan kongsi pada hari ini, inilah yang mendorong kita, yang cenderung untuk kita membuat keputusan yang tidak tepat. Bila tidak pasti ni, seperti mana yang didefinisikan tadi, banyak yang bermaksud tidak tahu. Kan ada keraguan dekat situ, tak tahu sama ada boleh jadi atau tidak boleh jadi ya, banyak perkataan unknown ya, kita tidak tahu, kita tidak pasti. Jadi bila tidak pasti ni bermaksud
masalah yang kita hadapi itu sangat tidak jelas bagi kita, dan bila kita tidak jelas masalah kat situ, maka kita cenderung untuk membuat keputusan yang tidak tepat ataupun membuat keputusan yang tidak rasional. Okey, jadi di sini hari ini kita akan melihat macam mana kita boleh membuat keputusan yang rasional itu. Okey, apa yang menyebabkan kita membuat keputusan yang tidak rasional tersebut. Okay, sedangkan kita ada brain, kita ada otak, kita boleh berfikir, kita ada pengetahuan, kita ada ilmu. Okay, takkanlah kita boleh buat keputusan yang tidak tepat. Jadi untuk hari ini saya akan kongsi 11 sebenarnya 11 cara kita membuat keputusan yang menyebabkan kita cenderung untuk buat keputusan yang tidak tepat. Okey. Katalah kita hendak slides ini saya tunjukkan, dia agak complicated lah bagi saya ya. Saya cuba jugalah untuk memudahkan dia. Slide ini hendak membezakan waktu bila yang kita kata kita berhadapan dengan keadaan pasti, berisiko atau tidak pasti. Okey, kita tanya diri kita bermula daripada sebelah kiri saya lah. Okey, kita bermula, kita kata katalah kita sedang berhadapan dengan sesuatu masalah atau sesuatu situasi, dan kita tanya diri kita, adakah pelbagai kemungkinan yang boleh berlaku semasa keputusan ini dibuat, ataupun adakah masalah ini ada banyak faktor, adakah masalah ini ada banyak kemungkinan, adakah masalah ini mempunyai banyak alternatif, yang banyak alternatif untuk kita pilih ya. Ada alternatif A, B, C dan D, atau ada banyak faktor yang mempengaruhi dia, faktor 1, 2, 3, 4, 5 yang mempengaruhi masalah ini, dan bila dia mempengaruhi masalah bermaksud dia akan mempengaruhi keputusan juga. Okey, jika jawapan kita adalah tidak, okey, tidak, kita kata tak ada, hanya ada satu alternatif saja, tak ada banyak faktor, tiada yang tidak jelas dekat sini, saya faham semua adalah direct ya, straightforward, terus saja boleh faham. Jadi itu adalah keadaan yang pasti. Tetapi jika jawapan kita adalah ya, kita kena tanya lagi, adakah kebarangkalian setiap kemungkinan atau setiap alternatif atau setiap faktor itu kita tahu? Kita tahu ke kebarangkalian dia? Kita tahu ke jika kita buat sesuatu keputusan ini, kita rasa kita boleh berjaya, tahapnya mungkin 70% kita yakin kita akan berjaya. Jika kita tahu ya sampai ke tahap itu, okey, dia punya peluang untuk berjaya atau peluang keputusan itu, maka itu adalah keputusan keadaan yang dipanggil sebagai berisiko. Tetapi jika jawapan kita adalah tidak, maknanya kat sini bila kita tanya, tahu ke apakah faktor ni yang menyebabkan timbulnya masalah ini? Tak pastilah, tak tahu. Okey, ataupun katalah kita ambil keputusan ini, apa akan jadi ya di masa hadapan, dan kita pun jawab tak sure lah, tak tahulah pula. Jadi banyak sangat tak pasti, tak tahu, agaknya, itu akan jadi tidaklah jawapan dia ya, sebab semua pun tak tahu. Jadi itulah yang dipanggil sebagai masalah atau keadaan yang tidak pasti. Jadi kita boleh tanya diri kita lah, kalau kita banyak sangat bila kita berhadapan dengan sesuatu masalah yang memerlukan kita buat keputusan, dan kebanyakan jawapan kita ni adalah tak sure lah, entahlah, tak tahulah, agaknya kot. Itu maknanya kita berada dalam keadaan yang tidak pasti, uncertainty dekat situ. Okey, saya bagi contoh lagi. Jadi contoh ya, pasti, berisiko dan tidak pasti. So kalau pasti tu jalannya mudah, terus saja. Sebab pasti ini biasanya akan berlaku hanya ada dua kemungkinan saja. Contohnya gagal atau berjaya. Pasti gagal, pasti berjaya. Pasti untung, pasti rugi. Pasti berlaku, pasti tidak berlaku. Okey, ada dua saja. Jadi semua pasti ya. Jadi kalau kita kata kita punya masalah tu adalah untuk apakah nak pergi makan dekat mana tengah hari ni ya. Nak makanan Thai food ke Chinese food. So antara dua tu je lah, tak pergi Thai food, pergi Chinese food. Okey, dia tidak ada kerisiko dan tidak ada yang kita tidak tahu di situ.
Kalau yang berisiko pula kita tahu kebarangkalian dia. Dalam bahasa mudahnya, betul kebarangkalian ni kalau ikut orang statistik dia punya nilai tu mesti antara 0 dengan 1. Tetapi untuk orang layman macam kita ni, kalau kita wonder ya, kita berfikir bila yang kita guna kebarangkalian ya, dan kita tanya diri kita, pernah tak guna perkataan biasanya, kadang-kadang je. Itu semua sebenarnya adalah ukuran kebarangkalian. Contohnya kita kata, oh kalau kita pergi, kalau kita ambil package pelancongan A ini, betul ke kita boleh, betul ke kita akan dapat hotel seperti yang ditulis dalam brosur ini? Katalah ya, hotel yang 5 star yang tulis dalam brosur ini. Mungkin mereka yang pernah pergi tu, yang pernah ikut ambil package ini dan kata, kadang-kadang tak. So the word kadang-kadang tak itu sebenarnya kebarangkalian. Maknanya ada risiko dekat situ. Dan kita tahu risikonya, apa risikonya, kadang-kadang kita tak dapat pun apa yang dijanjikan di dalam brosur tersebut. Kecuali kalau mereka yang pernah pergi tu dia cakap, oh biasanya memang dapat. Biasanya apa yang ditulis dalam brosur tu semua dia akan buat. Dia akan bagi dekat kita. Kita akan dapatlah semua, hotel ke, hotel ada swimming pool ke, dia bawa kita pergi shopping ke, naik gunung ke, naik bukit ke, semua dia akan buat. Memang akan buat punya. Jadi the word memang akan buat itu adalah kebarangkalian sebenarnya. Jadi dekat situ kita tahulah, okey ini pasti. Keadaan yang pastilah di sini. Okey. Now, bila keadaan tidak pasti, kita tidak tahu langsung ya kemungkinan yang akan berlaku. Ini yang saya kata tadi, ada banyak persoalan di sini. Baling dadu pun tak boleh menyelesaikan masalah kita ya. Dia baling dadu ni untuk berisiko. Kalau untuk tidak pasti tak boleh baling dadu ya. Baling dadu pun tak ada idea macam mana kita nak menghadapi atau membuat keputusan, sebab kebanyakan jawapan kita adalah tak tahu, agaknya, entahlah. Itulah ayat-ayat yang kita akan biasa guna ya apabila kita berhadapan dengan keadaan yang tidak pasti. Okay. Jadi dalam keadaan yang tidak pasti ini, macam mana kita nak buat keputusan yang rasional? Sebab kita perlu membuat keputusan ya. Tidak ada orang hidup di dunia ini yang tanpa buat keputusan. Dan kita pun semakin kita matang ya, semakin kita berusia, semakin berat kita punya masalah. Okey, daripada keadaan, kalau ikutkan semakin berumur ya, semakin kita matang, maka masalah kita pun dia akan berganjak lah, daripada pasti jadi berisiko dan akhirnya jadi tidak pasti. Banyak perkara yang kita tidak tahu, tetapi kita diminta atau kita perlu dan terpaksa buat keputusan dalam keadaan kita tidak pasti tersebut. Jadi kita perlu tahu apakah cabaran-cabaran yang kita perlu hadapi. Dalam perkataan lainnya, kita perlu tahu apakah halangan-halangan ya yang kita akan hadapi jika kita perlu membuat keputusan dalam keadaan yang tidak pasti ini. Sebab kita hendakkan keputusan yang rasional, iaitu keputusan yang munasabah, keputusan yang mengikut fikiran yang baik atau sihat. Itu kita punya matlamat dalam membuat keputusan ya. Tak ada orang yang nak buat keputusan secara sambil lewa. Kalau boleh kita nak keputusan kita tu tiada error kan, tiada silap, dan kalau boleh tepat setepat-tepatnya. Jadi slide saya yang seterusnya nanti akan dalam sebelum itu ya, saya bagi tahu dahulu presentation slide saya yang seterusnya akan dalam berbentuk bahasa Inggeris, tetapi saya akan menerangkan dalam bahasa Malaysia sebab agak susah bagi saya untuk menukar bahasa, dan saya juga takut saya menggunakan terma yang salah. Sebab selepas ini dia lebih kepada technicality lah ya, dia lebih kepada the scientific kaedah sains ya untuk membuat keputusan. Jadi banyak terma-terma itu adalah terma-terma yang memang khas untuk cabaran tersebut ya. Jadi saya tak berani nak tukar, takut tersalah maksud. Okey. Jadi sebenarnya membuat keputusan dalam keadaan tidak pasti ini merupakan salah satu cabaran besar bagi setiap orang. Bukan senang untuk membuat keputusan dalam keadaan yang banyak perkara kita tidak tahu.
Okey, jadi bila kita kena juga buat keputusan, itu yang menyebabkan kita cenderung untuk menggunakan kaedah heuristik. Memang ada nama, diberi nama kecenderungan menggunakan kaedah pintasan ni, kaedah cepat, mudah dan praktikal ini. Dia dipanggil dalam bahasa sainsnya, dia dipanggil sebagai heuristik. Jadi heuristik ni apa? Heuristik ni adalah shortcut shortcut yang digunakan oleh otak kita, kaedah pintasan yang digunakan oleh otak kita untuk membuat keputusan. Supaya kenapa seperti yang saya kata tadi, membuat keputusan ni adalah satu pekerjaan yang sangat challenging. Bukan mudah untuk membuat keputusan sebenarnya. Jadi apa yang berlaku adalah bila pekerjaan itu sangat susah, kita punya otak ni dia sangat bijak, dia cari jalan mudah. Dan jalan mudah ini yang dipanggil dalam sains sebagai heuristik. Heuristik adalah kaedah cepat, mudah dan praktikal. Tetapi dia tidak, keputusan itu tidak menghasilkan keputusan yang optimum, tidak rasional lah. Dia tak akan menghasilkan keputusan yang rasional. Sebab apa? Sebab kaedah pintas, kaedah shortcut. Shortcut tu ibaratnya kalau kita nak pergi daripada point A kepada point B tu, kita akan masuklah masuk semak samun, masuk semak semua dah sampai. Tapi adakah itu kaedah yang optimum? Mungkin tidak tapi sampai tak destinasi? Sampai. Dapat tak buat keputusan? Dapat. Tapi bukan keputusan yang tepat atau bukan keputusan yang rasional. Jadi untuk menghadapi cabaran ni, macam mana kita nak pastikan kita buat keputusan rasional, kita kenal pasti heuristik ini. Kita kenal pasti kaedah pintasan ni yang otak kita buat ini, kita kenal pasti supaya kita tak buat. Kita identify the heuristic that our brain use ini so that we will not use it. Kita tidak akan buat kaedah heuristik ini. Jadi cabaran dekat sini adalah discussion saya kat sini adalah kenal pasti halangan itu, kenal pasti cabaran itu supaya jangan buat. Jangan ambil jalan mudah, jangan ambil jalan cepat untuk buat keputusan. Macam mana nak pastikan kita tak ambil jalan mudah dan cepat adalah kenal pasti jalan mudah dan jalan cepat itu. Supaya kita tak buat. Jadi saya akan untuk slide yang seterusnya, saya akan bentangkan, saya akan ceritakan, kongsi 11 kaedah jalan mudah atau kaedah heuristik yang biasanya kita cenderung untuk buat. Pertama adalah kita ini hanya menggunakan maklumat yang kita tahu saja. Using information that we know. Kita suka bila kita membuat sesuatu keputusan atau kita nak buat sesuatu judgement, pertimbangan, kita hanya akan lihat apa saja maklumat yang depan mata. Information that we have available. Saya gariskan perkataan information that we have available. Maknanya information yang ada dekat kita sahaja. Kita tak akan bertanya lagi dah, mana lagi, takkan ini saja maklumatnya. What else do I want, what else that I don't know, apa lagi yang saya tidak tahu. Kita jarang nak bertanya itu. Kita selalu kata, dah ada maklumat, inilah inilah dia. Sekarang saya perlu buat keputusan. Jadi kita punya keputusan itu akan bergantung hanya kepada maklumat yang kita tahu. Information that we know, maklumat yang kita tahu. Dan maklumat ini pula kita tak kisah sama ada dia banyak ke atau sikit. Kalau dia banyak, kita pula tak tanya dari segi kualiti dia. Banyak tidak berkualiti juga tidak membantu dalam membuat keputusan yang rasional. Maklumat yang terlalu sedikit juga tidak membantu dalam membuat keputusan rasional sebab kita perlu tahu, kita perlu tanya apa lagi maklumat yang saya tak tahu. Jadi heuristik yang pertama, pintasan mental yang pertama adalah kita biasanya akan membuat keputusan berdasarkan maklumat yang ada di depan mata. Maklumat yang ada di tangan kita sahaja. Jadi we make judgement on the basis of very little information
we fail to see the bigger picture. Bermaksud kat sini, bila kita hanya melihat maklumat yang di depan mata, maka kita gagal untuk melihat gambaran yang luas. The bigger picture, the whole picture kita tak nampak. Okay, so ibarat macam orang yang sebelah ni lah. Okay, gambar grafik yang sebelah ni, ibaratnya kita melihat ya masalah kita itu atau maklumat kita itu dalam melalui straw. Okay, you lihat melalui straw, tak nampak sedikit sajalah. Okay, kita tidak nampak secara keseluruhannya. Itu satu. Okay, heuristik yang pertama atau mental shortcut yang pertama. Yang kedua, ini contoh lagi. Okay, saya bagi contoh. Contoh menggunakan maklumat yang kita tahu saja. Ini kadang-kadang saya pun buat jugalah. Okay, pelajar saya tengok tak boleh nak buat mathematics lah. Contohlah. Okay, of course ya, sebab especially saya ni mengajar pelajar-pelajar sains aktuari ya. Jadi kita punya expectation tu kita anggap bahawa mereka ni mestilah sangat bagus ya dari segi kuantitatif dan matematik dia ya. Jadi bila saya lihat pelajar tu agak lemah ya, agak lambat, slow ya in the terms of menyelesaikan masalah matematik, terus saya buat satu impression, terus saya buat satu keputusan mengatakan alamak, dia ni tak ada talent lah. Okay, ini bukan pelajar sains aktuari lah macam ni. Terus saja. Okay, saya tak lihat dan saya tak tanya pun ya maklumat-maklumat lain. Hanya dengan melihat apa yang ada di depan saya saja. Melihat bagaimana pelajar ini menyelesaikan masalah matematik dan terus saya buat satu keputusan. Okay, terus saya buat satu keputusan, saya kata kalau ikut standard pelajar sains aktuari, pelajar ni macam below average saja, macam itu. Okay, saya tidak look for more information. Okay, saya buat satu keputusan berdasarkan apa maklumat yang ada di depan mata saya saja, apa yang saya nampak saja. Okay. Itu adalah heuristik yang pertama. Okay, kita use information that we know, kita gunakan maklumat yang kita tahu sahaja, kita tak mahu dan kita tidak berminat untuk tanya apakah maklumat-maklumat lain yang kita perlu tahu, ataupun kita juga tidak mahu tanya pada diri kita apa lagi yang saya patut tahu sebelum saya buat keputusan. Kita tidak buat itulah aktiviti itu ya, sedangkan itu yang sepatutnya kita buat. Okay, now keduanya, heuristik yang pertama tadi, heuristik yang pertama tadi akan menjadi lebih teruk jika dicampurkan dengan cherry picking. Cherry picking ini adalah pendekatan yang biasa kita guna ya, saya pun selalu guna. Okay, pendekatan ini mengatakan bahawa kita hanya akan memberi maklumat yang menarik. Okey, maklumat yang menyokong idea kita dan menyokong purpose kita atau menyokong objektif kita. Okey, so kalau cuba kita patah balik dekat heuristik yang pertama tadi, heuristik pertama kita kata kita akan membuat keputusan berdasarkan maklumat yang ada di depan mata sahaja. Okey, maklumat yang kita tahu sahaja. Dan heuristik itu, mental shortcut itu akan menjadi lebih teruk jika maklumat yang diberi kepada kita itu adalah maklumat yang dipanggil sebagai cherry picking. Apa maksud cherry picking ni ya? Ini adalah kita pick maklumat-maklumat yang manis-manis saja. Okay, cherry picking ni maknanya kita petik buah cherry. Jadi kita nak petik buah cherry, kita akan pilih ya buah-buah cherry yang manis-manis saja. Sebayangkanlah keadaan di mana dahlah kita hanya membuat keputusan berdasarkan maklumat yang kita tahu. Okey? Dan bertambah teruk lagi keputusan kita apabila maklumat yang kita beri itu, maklumat yang dibentangkan kepada kita itu atau maklumat yang berada di hadapan kita itu adalah maklumat-maklumat yang di bawah cherry picking. Maknanya memang dipilih maklumat-maklumat tersebut supaya dia nampak atraktif, nampak seperti menyokong
idea kita dan menyokong tujuan kita, menyokong objektif kita. Okey, dan maklumat-maklumat yang tidak menyokong idea atau purpose kita, objektif kita memang sengaja diletakkan tepi, sengaja tidak dibentangkan. Okey, so cherry picking bermaksud kita hanya gunakan evidence atau bukti-bukti yang menyokong kita punya argument atau menyokong kita punya idea. Okey, jadi itu maksudnya cherry picking ini ya. Jadi kita biasa gunalah. Okey, kalau kita tak tahu kalau kita kata betul ke kita ada guna, boleh test diri sendirilah. Contoh, katalah kita head of department atau kita adalah ketua projek atau kita adalah ketua research, okey, kita adalah PI, principal investigator, dan kita disuruh untuk present kita punya progress of research ke, progress of project ke dan sebagainya. So apa kita buat? Mestilah pertama kita akan prepare, kita akan menyediakan PowerPoint slide. Dan dalam PowerPoint slide tu kita letak apa? Kita akan letak semua kita punya kejayaan, semua yang kita hebat-hebat semua yang successful sahaja. Okey, itu biasa. Even saya pun buat cherry picking ini. Kita akan pick maklumat-maklumat yang menarik saja dan masukkan di dalam presentation kita. Okey, dan apa saja yang kita gagal, tak berjaya, semua tu memang kita tak tunjuklah. Okey, kita letak tepi kita kalau boleh tutup teruslah, tak payah tahu. Kita kata kita nak tunjuk yang bagus-bagus saja. Bila kita nak tunjuk yang bagus-bagus sajalah, itu yang dipanggil sebagai cherry picking. Okey, dan saya tak pastilah, saya rasa semua orang buat, mungkin saya salah, mungkin ada orang tak buat pun tapi saya sendiri mengakulah saya juga ada buat jugalah kadang-kadang memang itu dah macam nature kita jadi kebiasaan. Jadi apa yang kita patut buat jika kita yang duduk mendengar presentation ini? Okey, jika kita yang duduk mendengar presentation ini, maka kita ni kena tanyalah mana yang mana you punya limitations mana you punya keadaan-keadaan yang you tak mencapai target, you terover budget ke dan sebagainya, mana you punya failure, mana you punya miss goals mana yang you dah tercicir dan sebagainya. Kita nak tahulah, bukan kita nak tahu, tujuan yang nak tahu itu supaya maklumat yang kita dapat pada kita itu adalah maklumat yang membolehkan kita melihat the bigger picture. Okey, kita boleh melihat keseluruhan keadaan yang memerlukan kita membuat keputusan ini. Jika tidak, nanti kita akan buat maklumat yang berada di depan kita, maklumat yang kita tahu saja, dan lebih teruk lagi jika maklumat ini adalah maklumat yang kita panggil cherry picking. Maklumat yang kita pilih-pilih untuk menunjukkan bahawa kita sangat berjaya. Okey, kita semuanya bagus, tak ada yang tak bagus. Okey, itu. Yang ketiga, kita juga dipanggil sebagai representativeness di mana dekat sini kita menggunakan pengalaman lepas, pengalaman kita yang lepas untuk kita membuat keputusan. Kita use past experience untuk kita membuat keputusan. Jadi keputusan yang sekarang, kita berhadapan dengan keadaan yang sekarang, tetapi kita menggunakan pengalaman kita yang lepas tu untuk kita buat keputusan. Sebab apa? Kita buat satu kesimpulan bahawa apa yang berlaku di masa lepas itu sama je dengan apa yang berlaku sekarang. Jadi kita boleh menggunakan keputusan yang lama tu untuk buat keputusan yang sekarang. So kaedah ini, kaedah pintasan ini atau mental shortcut ini yang dipanggil sebagai close-mindedness iaitu fikiran yang tertutup lah. Okey, dan salah satu contoh close-mindedness ni adalah stereotyping. Kejap lagi saya akan tunjuk apa maksudnya stereotype. Contoh dekat sini apa yang dimasukkan, saya tunjuk dekat satu slide ni, apa yang dimasukkan dengan apa yang dimasukkan dekat sini sebagai representative heuristic ia adalah contoh lihat gambar tu dia kata kat sini below is Linda.
Okey, Linda ini adalah Linda ini adalah dia suka buku dan dia tidak suka bunyi bising. Okay, she loves books and hates loud noises. Dan is Linda a librarian or beautician? Nampak tak kat sini? So kalau kita lihat saja pernyataan kat situ, kita terus akan kata, oh, dia ni macam seorang librarian lah, sebab suka buku, dan suka duduk senyap-senyap. Kenapa? Sebab kita punya past experience, pengalaman kita yang lepas mengatakan orang yang suka dengan buku, orang yang senyap-senyap ni, tak suka bunyi bising-bising ni, biasanya orang kerja library. Terus kita kata, oh, Linda ni adalah orang librarian lah, bukannya a beautician. Bukan beautician ni macam orang kerja dekat spa, dekat salon. Seorang yang kerja kat spa dan salon ni, mereka suka bercakap, suka berinteraksi dan sebagainya. Tidak melambangkan seorang yang suka buku dan suka senyap-senyap. Jadi terus kita kata past experience kita terus menjadi panduan kepada keputusan kita. Sedangkan ada chances mungkin juga dia ni seorang pekerja di salon atau seorang pekerja di spa. Sebab kita tak tahu sebab kita tak pernah nak ambil tahu pun, kita tak akan tanya pun Kita terus saja membuat satu keputusan berdasarkan pengalaman kita yang kita dah bina di masa lepas Kita punya close minded tu, kita dah tutup kita punya pemikiran tersebut. Dan salah satu ni yang saya kata tadi, ini yang dipanggil sebagai stereotyping. Ini kalau stereotyping ni sangat-sangat biasalah berlaku kadang-kadang kita pun buat stereotyping. Saya pun buat jugalah stereotyping ni Contoh stereotyping contoh, police who are looking for suspect in a crime might focus disproportionately on black people in their search. Nampak tak? Kalau kita biasa dengar in fact sekarang kan memang isu lah, polis terutama di Amerika Syarikat, mereka memang macam target orang-orang berkulit hitam ni. Sebab mereka kata kriminal ni kebanyakan adalah daripada golongan kulit hitam ini. Itu yang dipanggil sebagai representative. Dia guna dia punya experience of belief. Dia terus buat satu keputusan, oh, black people kriminal, Muslim man teroris. Itu stereotyping lah. Terus membuat satu keputusan menggunakan previous belief, previous experience. Jadi ini adalah mental shortcut Ini adalah dipanggil sebagai pintasan mental lah. Kita buat keputusan tu berdasarkan maklumat very quick berdasarkan maklumat yang lepas. So how do we stereotype people? Dekat sini contohnya kita nampak, oh, kalau this person tengah chewing bubble gum and everything, wow, nampak macam happy go lucky relax aja, maka kita kata kat dia, oh, ini macam bad employee. Kita stereotype people berdasarkan pengalaman kita. Kemudian yang keempat dipanggil sebagai availability. Availability ni bermaksud kita gunakan event yang hampir recent events untuk kita membuat kita evaluate recent untuk kita evaluate sesuatu keadaan dan kita buat keputusan. Menggunakan recent event. Tadi kita menggunakan pengalaman lepas past experience. Sekarang kita guna recent events dan kita gunakan recent events itu untuk buat keputusan. Jadi apa maksud recent event ini? Adalah maklumat yang datang kepada mind kita, kepada minda kita yang cepat dan mudah. Dan biasanya maklumat-maklumat ini apa? Kita akan dapat daripada media. Tak kisahlah media news ke atau media sosial. Contoh kita lihat kat sebelah, kalau kita ada baca, kalau kita baca berkenaan dengan plane crash, terus kita kata, oh, saya takkan naik kapal terbang dah. Kita baru lepas tengok cerita Jaws, kita tak mau berenang dah. Kita kata, oh, shark is a very dangerous animal. Shark ini memang
adalah haiwan yang memang pembunuh utama manusia. Okey, jadi kita menggunakan recent events kita, peristiwa yang berlaku yang hampir yang berlaku dan kita gunakan itu untuk buat keputusan. Jadi kita patah balik kepada information tadi, ingat tak? So information itu, kita ada information yang kita lihat semalam, itu adalah recent information. Kemudian dalam information that I saw yesterday itu, dia duduk di dalam information that we know. Information that we know inilah yang sepatutnya kita guna untuk buat keputusan. Okey, untuk buat keputusan, tetapi kita tak buat keputusan tersebut. Okey, tapi kita tidak menggunakan maklumat ini, malahan kita menggunakan menggunakan maklumat yang kita tahu semalam, information available yesterday untuk buat maklumat. Sedangkan kita perlu menggunakan maklumat keseluruhan tu yang warna biru terang itu. Okey. Yang kelima, kita ada false causality, bad logic. Yang ini bermaksud kita percaya bahawa ada kaitan di antara satu peristiwa dengan satu peristiwa. Okey, satu peristiwa dengan satu peristiwa akan berlaku kaitan, dan kita terus anggap bahawa peristiwa yang kedua ini berlaku sebab peristiwa yang pertama. Dipanggil sebagai bad logic. Contoh, kita kata, oh, my child was diagnosed with autism after being vaccinated. Therefore, vaccine causes autism. Terus je kita buat keputusan cepat macam tu. Sebab apa? Bila kita punya anak divaksin, terus anak kita kata, oh, anak kita dapat autism, dan terus kita buat kaitan dekat situ. Itu dipanggil sebagai false cause atau bad logic. Okey. Kemudian kita juga yang keenam adalah feelings. Ini yang sering berlakulah, kita menggunakan kita punya feelings untuk membuat keputusan. Feelings ini termasuklah likes and suka tak suka, takut, keseronokan, kegembiraan, kebencian dan sebagainya. Jadi instead of guna kita punya brain, kita gunakan kita punya perasaan. Okey, untuk membuat keputusan kita. Okey. Yang ketujuh, kita ada apa yang dipanggil sebagai favorable first impression. Ini macam ibarat cinta pandang pertama. Okey, kita tengok je orang tu pertama kali dan terus kita kata, wow, this is a good looking person, handsome-nya orang ini, dan kita katalah orang ini adalah seorang atlet, seorang football player, dan hanya dengan melihat muka dia saja, rupa dia saja, terus kita kata that this guy must be a very good football player. Okey, satu impression saja, iaitu dia punya good looking, dia punya muka, dia punya rupa. Okey, terus kita buat satu keputusan. Dan kalau dia punya, kita rasa dia tidak good looking, terus kita kata maybe not a good football player. Okey, kita gunakan satu karakteristik saja untuk membuat satu keputusan secara keseluruhan untuk seseorang itu. Okey, ini juga contoh halo effect, di mana kalau kita lihat kat sini, kita lihat gambar di sebelah kiri saya, orang itu, okey, dia bila kita tengok kat situ, apa dia first thing yang kita akan perasan adalah orang yang memakai orang lelaki itu nampak macam tidak stable, macam mental, macam orang jahat. Okey, but the reality-nya tidak. Itu bermaksud halo effect, kita terus menggunakan apa satu karakteristik atau satu kriteria daripada apa yang kita lihat itu untuk kita buat satu keputusan secara keseluruhan. Okey, yang nombor 8 adalah herd mentality. Herd mentality ini adalah kecenderungan kita untuk mengikut group judgement. Biasa berlaku kan, jadi group judgement kita suka untuk mengikut keputusan majoriti. Kita ikut saja apa yang majoriti kata, sebab apa? Takkanlah majoriti boleh salah. Okey, ini keputusan majoriti. Majority decisions cannot be wrong. That is actually not true, itu adalah mental shortcut tu, itu adalah pintasan berfikir. Okey, dan biasa patutnya kita kena berfikir, jangan ikut saja keputusan majoriti. Okey.
Kemudian yang kesembilan, apakah yang kita miss? Sometimes kita tak sedar ya, kita ada tak perasan ya, kita tak perasan sesuatu yang di depan mata. Kita terlampau fokus kepada sesuatu projek, kita terlampau fokus kepada sesuatu pekerjaan, kita tak sedar ya ada talent lain, ada pekerja lain yang juga lebih talented, lebih baik daripada apa yang kita fokus, ataupun kita terlampau fokus kepada satu projek, kita tak sedar kita ada peluang-peluang lain. Okey, so kita selalu bila berlaku ini, cuba tanya diri kita, ada tak kita pernah bertanya dengan diri kita, macam mana saya tak boleh perasan ya? Macam mana saya boleh tak tahu ya ada projek ni? Macam mana saya boleh tak tahu ya ada pekerja ini? Bila dia dah berhenti baru saya tahu. So kita miss the talent, kita miss the person, kita miss the project, kita miss the opportunity. Why? Sebab kita terlampau fokus kepada sesuatu perkara, jadi kita gagal untuk melihat perkara-perkara lain yang memang di sekitar kita atau di depan kita. Okay. Yang ke-10, kita ada 11 ya, so nak habis lah. Yang ke-10, kita kalau tadi kita tak nampak ya apa yang ada di depan mata sebab kita terlampau fokus. Yang ke-10 pula, kita punya mental shortcut ni, benda tak ada, kita pergi adakan. Kita create something. Okay, cuba tanya diri kita, kalau kita lihat awan, pernah tak kata, awan tu macam kapal lah. Awan ni macam bentuk buah apple. Awan ni macam bentuk kucing. Itu memang kita punya brain yang membina ya pattern-pattern itu. Dan itu adalah normal. Sebab human brain ni memang pattern seeker. Itu memang orang kata brain kita punya karakteristik. Memang otak kita punya karakteristik. Memang suka membina pattern. Jadi dalam kes ini, bila kita membuat keputusan, pastikan kita tidak cenderunglah untuk mereka atau membuat pattern-pattern yang tidak wujud. Kalau memang wujud tak apa ya, tapi jangan reka cipta. Tak ada, jadikan ada. Okay? Macam contoh ya, kita lihat kat sini angry, kita nampak cookie. Tapi apa dalam kepala kita terus kata, ini angry cookie. Okay, bukan cookie saja. Cookie ni kita letak emotion dekat situ. Ada emotion marah. This is an angry cookie. Okay, dan akhir sekali adalah sunk cost fallacy. Sunk cost fallacy ini adalah apa? Kadang-kadang bila kita dah spend terlampau banyak masa, duit, tenaga, feelings, kasih sayang, kita tak nak let go. Walaupun ya situasi atau pelaburan itu atau pekerjaan itu sebenarnya mendatangkan kerugian atau mendatangkan mudarat kepada kita. Tak mau let go. Sebab apa? Tak mau stop it. Tak mau berhentikan dia. You don't want to let go. Okay? Sebab apa? Dah spend time. Dah spend masa. Ya? Dah keluarkan duit. Dah keluarkan energy. Okay? I have loved this person for so long. Contohnya. Tetapi keadaan itu, ya, projek itu, pelaburan itu mendatangkan kerugian sebenarnya. Jadi sepatutnya ya, kena cut it ya, kena let it go. Tapi our mental shortcut kata no, don't, ya, jangan buat itu, don't let it go. You have invested ya a lot on this project or on this investment or on this person or on this job. So jangan pindah kerja. Contohnya ya, you already spend a lot of energy on your job here. Macam tu. Okay, so ini adalah contoh ya sunk cost fallacy lah. Kenapa ya kita cenderung untuk tak nak let it go ini. Okay, sebab kadang-kadang kita ada hope, false sense of hope ya. Kita ada hope things akan jadi lebih baik, pelaburan akan jadi untung, perniagaan kita akhirnya akan menguntungkan. Kita ada hope. Dan ada juga keadaan di mana kita rasa malulah, okay, sebab quitting ini seolah-olah macam gagal ya, kita tak mau dicop sebagai orang yang gagal. Okay. Okay, saya minta sedikit masa lagi untuk saya terangkan kenapa kita buat mental shortcut sini ya. Okay, kita buat mental shortcut ini sebab kerana ya kita sebagai manusia ni kita ada dua cara berfikir yang dipanggil sebagai sistem 1 dan sistem 2. Okey, ini bukan otak kanan otak kiri ya. Ini adalah thinking proses berfikir. So proses berfikir kita ada dua, satu laju, fast, satu slow.
Okey, yang laju itu dipanggil sebagai sistem 1 di mana dia melaksanakan 90% kerja berfikir kita. Yang perlahan itu adalah sistem 2 yang mana dia hanya melaksanakan 5% daripada keseluruhan proses berfikir. Jadi sistem 2 adalah sistem yang rational thinking. Dekat sistem 2 inilah kita akan buat keputusan rasional dan dia slow. Okey, dan sistem 1 ini adalah sistem yang laju, dia fast, dia automatic. Okey, kita tak mau sistem 1 buat keputusan sebab disebabkan sistem 1 inilah yang kita buat ke semua 11 mental shortcut tadi. Disebabkan sistem 1 inilah yang kita buat semua pintasan-pintasan tadi tu. Sebab nak mudah, nak laju, nak automatic. Tetapi dia error prone, cenderung untuk buat kesilap. Sedangkan sistem 2 ni dia reliable. Sebab apa? Dia logical. Okey, ini contoh lagi. Sistem 1, sistem 2. Sistem 1 dia fast, dia automatic, error prone. Sistem 2 dia slow, dia rational, dia analytical, dia effortful, dia reliable. Okey. Now, kalau kita nak tahu, mungkin you akan kata betul ke ni? Betul ke ada sistem 1, sistem 2 ni? Betul ke? Okey, nak test betul ke tidak, cuba buat example yang diberi. Contoh ya, saya tanya anda, 10 campur 10 berapa? Cepat kan? Kita boleh jawab 20. Fast. Automatic. Tak payah fikir pun. Tapi cuba saya tanya anda semua, cuba kali 23 kali 37. Saya nak jawapan sekarang. Kena buat apa? Kena slow. Kena duduk. Kena ambil kertas. Kena ambil pen. Kena kira. Okay, analytical. Thoughtful. Effortful. Kena ada usaha ya. Untuk ni. Itu example itu saja dah menunjukkan bahawa ada perbezaan. Itulah dia sistem 1 dengan sistem 2. Jadi jika anda nak test diri kita sendiri, jika kita nak test diri kita sendiri, kita cuba lihat dalam keadaan mana kita buat kerja secara automatik, dalam keadaan mana yang kita perlu buat keputusan secara perlahan. Kita perlu fikir, kita perlu slow down, kita perlu duduk atau kita perlu menulis. Okey, itu bila berjadi begitu, itu kita telah menggunakan sistem 2. Okey. Okey, di mana kedudukan sistem sistem 1 dan sistem 2 ini? Dia dalam otak kita, sistem 1 ini dia kecil saja di dalam limbic system. Very very small ya, dalam limbic system kita di belakang. Okey, dia sangat kecil. Sedangkan sistem 2 yang slow ini, yang effortful, yang logical, yang calculating ini adalah di frontal lobe. Okay? Dia adalah the big brain. Tapi dia big, tapi kita gunakan 5% saja. Yang sistem 1, yang kecil itu, yang fast and automatic itu, yang suka buat error itu, itulah yang kita paling banyak guna, sebanyak 95% daripada proses berfikir. Okay, jadi sekarang kita dah tahulah apa jadi sebenarnya, what happened to our brain ni ya. Kenapa our brain ni actually deceiving us ke apa? Okay, adakah our brain ni menipu kita? Adakah our brain is lying to us? Okay, di sini saya akan terangkan dengan ringkas lah macam mana otak kita apabila kita sedang membuat keputusan. Sistem 1 ini dia kan automatik, dia dan kan cepat dan dia juga, tetapi dia cenderung buat salah. Okey, sistem 2 ini adalah sistem yang logical, yang rasional. Jadi tugas dia adalah untuk doubting and unbelieving. Tugas dia adalah untuk mempertikaikan dan juga untuk tidak mempercayai sesuatu maklumat itu. Dia akan question ya sesuatu maklumat itu, doubting and unbelieving. Okey, mempertikaikan, tidak mempercayai. Tetapi kita ingat hero kita ni adalah sistem 2 sebab kita kata dia rasional kan, dia rasional, dia analytical, dia logical. Okey, semua yang bagus-bagus semua dekat sistem 2, tetapi no, itu tak berlaku in reality. In reality sistem 1 take over the whole thinking. Sebab 95% thinking kita dibuat dekat sistem 1. Okey, sebab apa? Sistem 2 ini sebenarnya lazy. Otak kita ni, otak kita yang rasional, yang logical ini sebenarnya malas. Okay, it's lazy. Dan hanya sebahagian daripada dia punya capacity saja yang kita engage, yang kita activate.
Jadi bila kita perlu membuat keputusan atau dalam keadaan kita yang sehari-hari ni, apa yang berlaku? Sistem 1 dia akan hantar cadangan-cadangan kepada sistem 2. Sistem 2 dia akan endorse saja. Endorse. Okey. Dia tak akan buat modification, dia tak akan tanya, dia tak akan kata betul ke ni? Boleh percaya ke ni? Dia tak ada. Okey, sistem 1 hantar cadangan-cadangan dan terus sistem 2 endorse cadangan-cadangan daripada sistem 1. Hantar cadangan. Sistem 2 ni dia akan activate atau apabila tiba-tiba otak kita atau sistem 1 kita meminta bantuan. Okey, bila dia ada problem yang dia tak boleh selesaikan. Macam contoh tadilah, bila saya kata 25 kali 37 berapa? Masa tu sistem 1 dia tak boleh jawab. Sebab kalau 10 campur 10 tu dia laju je dia jawab. 10 campur 10, 20. 2 campur 2, 4. Kemudian kata okey, 25 kali 37. Okey, 34 kali 48 berapa? Masa tu dia akan terkejut lah. Dia kata tak boleh jawab. Bila dia tak boleh jawab, dia akan call. Baru dia akan call sistem 2. Calling on sistem 2 ini, sistem 2 ini akan activatekan sistem 2. Baru sistem 2 pun okey, dia akan wake up dan dia akan kata okey, 25 kali 38 macam ni. Jadi dia pun akan terus jadi action lah. Kita pun ambil pen, ambil kertas dan kita start mengira. Okey, dan kita start ingat balik lah. Okey, kalau kali nombor yang 2 digit macam mana. Begitu. Dan sistem 2 juga akan activate jika sistem 1 jumpa perkara yang pelik-pelik yang tidak masuk akal. Kita suka guna perkataan tidak masuk akal kan. Contoh, sistem 1 cakap, ada monyet boleh bercakap lah. Nanti baru sistem 2 dia akan activate. Dia akan doubting. Dia akan unbelieving. Doubting macam mana? Betul ke? Boleh percaya ke tu? The word betul ke? Atau boleh percaya ke? Itu adalah daripada sistem 2. Sebab kita dah start untuk tidak percaya dan tidak ada mempertikaikan. Okey, masa itu kita akan nampaklah waktu itulah ada perubahan daripada kita berfikir menggunakan sistem 1, otak kecil tu, sekarang kita dah nak berfikir menggunakan otak kita yang lebih besar. Okey. Jadi sistem 1 dan sistem 2 ni sebenarnya dia saling melengkapi ya. Dia tak ada kata sistem 1 dengan sistem 2 ni sepatutnya kena asingkan, tak ada. Dia saling melengkapi. Okey, cuma masalahnya sistem 1 ini dia bias, dia gullible, dia cenderung untuk buat silap. Masalahnya pula dan masalah yang paling besar sistem 1 ni dia beroperasi secara automatik. Okey, dia beroperasi secara automatik, jadi error dia sangat sukar untuk kita detect. Automatik kan. Bayangkan mesin yang automatik ya. Jadi tekan je keluar. Jadi kita sukar untuk detect apa error dia sebenarnya. Kemudian sistem 2 ni pula dia lazy ya, dia pemalas. Jadi dia akan biar saja sistem 1 ni operate. As long as benda tu masuk akal. Janganlah pergi cakap dengan dia dekat sana tu ada monyet pandai bercakap. Dekat sana tu ada monyet buat degree. Nanti sistem 2 akan tanya lah, biar betul ni. Ni kelakar ke apa? Waktu tu kita dah start doubting lah. Macam tu asalkan jangan bagi maklumat dekat dia, maklumat yang tidak masuk akal. So akal tu kalau ikutkan sains kat sini bukan dekat sistem 1 ya, akal tu dalam sistem 2. Sebab dekat sistem 2 itulah akal fikiran kita yang kita nak engage, yang kita nak activatekan. Sebab dekat sistem 2 inilah yang rasional. Sistem 1 tu tidak rasional. Okey, dan sistem 2 juga kalau kita stres ya, sistem 2 tidak berfungsi. Okey, jadi sebab itu orang-orang stres mereka tidak buat keputusan rasional. Mereka juga tidak buat keputusan yang mengikut otak dan fikiran yang sihat. Sebab bila kita stres, bila kita terlampau busy, sistem 2 tidak dapat diactivate. Kita tak boleh activate sistem 2, dia tak mau being activated. Okey, sebab dia stres itu mengganggu dia. Okey, itu.
Jadi bayangkan, okey sikit je lagi, bayangkan kita punya brains ni, bayangkan sistem 1 dengan sistem 2 kita ni macam hero dengan dia punya sidekick lah, macam hero dengan dia punya skeptical associate. Contohnya macam hero kita lah macam Sherlock Holmes dengan Dr. Watson. Okey, macam kalau siapa yang tengok X-Files tu, macam Fox Mulder dengan Dr. Dana Scully. Okay, the hero is Sherlock Holmes. The hero is Fox Mulder, stubborn, very fast. Tapi you tahu ya, dia boleh buat keputusan if you need it. Okay, sistem 2 dia punya sidekick ini adalah skeptical, selalu mempertikaikan dia, selalu bertanya soalan, selalu doubting dia. Okay, guessing his decision, correcting his decisions. Itu sistem 2. Tetapi sistem 2 ni lazy. Dia hanya akan activate bila perlu sahaja. Okey, sedangkan hero kita ni, sistem 1 kita ni sentiasa aktif. Okey, jadi sidekick kita ni macam sistem 2 lah. Kalau tak perlu dia tak activate. Kalau tak dipanggil lah, we don't call dia, dia tak activate. Okey. Jadi kesimpulannya kat sini, bila kita berhadapan dengan masalah yang berat, masalah yang complicated, masalah yang uncertain, melibatkan banyak ketidakpastian dan kita dah tidak tahu dan sebagainya, maka kita kena berfikir secara perlahan. Think slow. Think with the conscious part of our brain. Brain yang mana? Sistem 2. Guna logic dan reasoning. Selesaikan satu isu pada satu masa. One issue at a time. Okay. Put on effort. Okay. Dan memang normal. Bila kita menggunakan sistem 2 kita, thinking slow kita akan rasa penat. Ya, sebab kaedah ini menggunakan tenaga yang banyak. Our brain ini sebenarnya consume a lot of energy. Terutamanya bila kita activate kita punya sistem 2. Bila kita gunakan kita punya brain yang dekat depan ni. Okay. Explore possibilities and probabilities dan sebagainya. Okay. Jadi it's about, again ya, it's about thinking slow but act fast. Jadi bila kita berhadapan dengan uncertain situation, difficult problem, think slowly, engage kita punya akal ni, engage kita punya sistem 2, rational thinking, logical thinking, analytical thinking. Okay, engage dia, activatekan dia, okay, suruh dia bangun, wake up, okay, and think untuk supaya kita dapat buat keputusan yang rasional, keputusan yang tepat. Jadi itu saja daripada saya untuk pagi ini. Okay, saya alu-alukanlah jika ada soalan. Walau bagaimanapun saya serahkan dululah kepada host kita untuk membuka soalan ataupun seterusnya lah, agenda seterusnya. Dipersilakan Ustaz. Okay, terima kasih Dr. Rabiha. Penerangan yang sangat menarik yang kita lihat disulami dengan teori dan contoh-contoh yang mungkin memudahkan kepada para pendengar kita untuk memahami konsepnya secara asas dan juga macam mana untuk aplikasikan ilmu yang diberikan pada pagi ini. Jadi sebelum kita meminta sekali lagi kepada Dr. Rabiha untuk membuat kesimpulan akhir, terlebih dahulu kami membuka ruangan untuk persoalan jika ada persoalan daripada sidang penonton, baik di FB ataupun bersama dengan channel MS Team ini, dipersilakan soalan-soalannya. Okey, ada soalan? Mungkin daripada Rusdia sendiri. Mungkin apa ini kita cukup jelas dan faham dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Rabiha. Jadi tanpa melewatkan masa, saya fikir Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Dr. Rabia, boleh dengar ke? Boleh perkenalkan diri? Boleh dengar tak? Dr. Nuriza sini, boleh dengar ke? Okey, Dr. Niza, silakan. Sorry ya, sebab line saya macam tak berapa jelas. So, kalau tak dengar, bagi tahu ya. Dr. Rabia, thank you for the very informative talk pasal membuat keputusan. Okay, so saya ada satu persoalan lah di sini. Kita membincangkan, maksudnya Dr. Rabia membincangkan pasal membuat keputusan untuk diri sendirilah kan, sama ada kita pasti atau tak pasti dalam membuat sesuatu keputusan tu kan. So katalah kalau bagaimana pula dengan kalau kata kita sebagai the giver lah untuk membuat satu keputusan tu kan. Katalah kalau kita sebagai ketua jabatan ke kan, membuat satu keputusan dan kita memberi satu arahan ke, bermakna kita pastilah dengan keputusan yang telah kita buat tu dan kita sampaikan kepada kita punya subordinates. So macam mana kita nak tahu bahawa the receiving end pula, meaning our subordinates ataupun our colleagues punya pandangan sama ada mereka, macam mana kita nak pastikan yang adakah mereka pasti dengan apa yang mereka terima tu, dengan keputusan yang diterima tu. Macam mana kita nak make sure yang they are also on the same wavelength as us. Faham tak Dr. Rabia? Saya rasa saya faham. Okay. Jadi kalau saya punya jawapan di sini macam ni. Jika kita nak pastikan bahawa keputusan yang kita ambil itu kita anggap kita guna perkataan puas hati lah ya. Kita yang menerima keputusan tu pun gembira lah ya, dan puas hati dengan keputusan kita. Kan, betul ke? Itu ke persoalannya? Ya. Saya faham bukan mudah nak puaskan hati semua orang, tapi tak apalah, kita guna je lah terma puas hati tu je lah juga ya, atau gembira tu. Okey, salah satu cara yang pertama sekali adalah kita buat adalah jangan buat kaedah pitasan yang nombor 1 tu. Jangan hanya lihat apa yang di depan mata saja. Jadi bila kita nak buat satu keputusan berkenaan dengan staff kita, pekerja kita, atau kalau saya pelajar saya dan sebagainya, saya jangan berdasarkan apa yang ada di depan mata. Selalunya apa yang di depan mata bermaksud apa yang ada dalam fail lah. Kalau fail staff lah. Kalau fail pelajar tu, dia punya fail pelajar tu lah, dia punya grade kan, dia punya aktiviti co-curriculum dia ke apa ke. Jangan hanya setakat itu saja. Sebab itulah pentingnya kadang-kadang kita juga ada sesi bersemuka, sebab kita nak tahu lebih lagi daripada apa yang maklumat yang ditunjukkan dekat depan kita. Jadi kalau kita dah ada maklumat yang pertama, kita of course kita kena adalah maklumat yang di depan kita tu. Kemudian kita kena pastikan bahawa maklumat yang kita tahu tu, yang ada di depan kita tu, kena lebih lagi daripada apa yang ada tu. Kita kena cari lagi. Kita apa lagi yang kita tak tahu tentang seseorang ini, tentang pekerja ini, tentang pelajar ini, apa lagi yang kita tidak tahu, sebab kita nak buat satu keputusan ni. Contoh kalau macam pelajar saya, mungkin saya nak buat keputusan ni, nak bagi nak suruh quit ke, nak suruh macam pelajar masters ke pelajar research ya, saya nak berhentikan dia ke, saya nak continuekan lagi dia punya supervision dengan saya contohnya kan. Saya tak bolehlah hanya melihat kepada maklumat-maklumat dokumentasi yang di depan kita je, yang diberi kepada kita saja. Dah, kita kena go beyond that. Kena cari maklumat yang beyond that tu lah, yang kalau dalam slide saya, ada satu slide saya tu adalah maklumat yang secara keseluruhan tu, yang bulatan paling belakang sekali tu, maklumat itu. Ya, memang saya akui ya, dia akan memenatkan lah, sebab mencari maklumat ini mengambil masa. Kita kena invest masa. Bila invest masa tu yang kita end up buat mental shortcut tu, sebab kita nak cepat dan mudah kan. Bila kita nak buat keputusan rasional, pertama sekali kena ingat memang kena spend masa. Kena spend masa cari maklumat,
dah cari maklumat kena sort maklumat. Cari maklumat tu bermacam, mungkin kita perlu bercakap dengan, macam saya katalah contoh saya, mungkin saya kena panggil pelajar saya tu dan dengar cerita dia. Awak ni kenapa? Tak ada progress kan? What are your problem? Sebenarnya tak minat ke? Ada personal problem ke? Dan sebagainya. Contohlah kalau bagi saya lah, untuk pelajar saya, mungkin kalau dengan staff lainlah pula kaedah perbincangan dia kan, tapi kena ada face to face, kena ada bersemuka dengan dia. Dan juga cuba juga kita lihat maklumat-maklumat yang beyond yang beyond daripada dia lah. Mungkin tanya majikan lama atau bos lama. Macam saya kadang saya suka jugalah tanya pensyarah-pensyarah yang pernah ajar pelajar ini. Pelajar ni sebenarnya macam mana? Macam tu. Jadi itu maksud saya yang itu jawapan saya lah, kalau kita nak yakin dengan kita rasa kita dah buat keputusan yang rasional. Sebab keputusan yang rasional ni betul tak semestinya keputusan yang menggembirakan orang atau keputusan yang akan membuat orang puas hati. Sebab tu perkataan puas hati tu memang kita tak berapa suka guna kan, sebab kita kata mana boleh nak puaskan hati semua orang, itu memang betul. Tapi sekurang-kurangnya kita yang pembuat keputusan ini, kita tahu bahawa kita dah menggunakan kaedah panjang, kita tak guna shortcut, kita guna long cut ni untuk memastikan bahawa kita dapat semua maklumat lengkap dan kita dah tapis dan kita dah tengok dan kita buat satu keputusan dan kita percaya dan yakin ini adalah keputusan yang terbaik berdasarkan maklumat yang maklumat yang memang kita ada dan maklumat yang kita cari sendiri untuk menambah apa yang kita tidak ada tersebut. Okey, terima kasih Dr. Rabiah atas penerangan yang agak terperinci. Okey, memandangkan kepada masa kita yang agak terhad, mungkin di sini kita hadkan kepada satu saja soalan daripada FB, daripada Pak Zidah Muhammad Idris. Mungkin soalan ini Dr. Rabiah boleh simpulkan jawapannya dengan masa yang terbatas. Di sini beliau bertanya bagaimana untuk mengelakkan keputusan yang dibuat itu dipengaruhi oleh emosi yang tidak dipengaruhi oleh rasa kasihan dan lain-lain. Maksudnya supaya tidak adalah elemen belas kasihan yang mungkin sukar untuk kita menghukum padahal layak bagi individu tersebut untuk dihukumi, tetapi kerana adanya faktor pengaruh emosi kasihan itu, akhirnya keputusan kita mungkin tidak rasional. Mohon maklum balas daripada Dr. Rabiah, dipersilakan. Okey, kalau dalam keadaan begini, buat dulu keputusan yang rasional itu. Pastikan kita ada satu keputusan yang memang yang kita kata ini adalah keputusan rasional saya, ini adalah keputusan yang mana saya tak consider, saya tidak mengambil kira perasaan saya lah, kasihan belas saya kepada pelajar ini. Tak ada, ini betul-betul objective decision. Okay, decision keputusan berdasarkan maklumat, berdasarkan data dan sebagainya. So keputusan berdasarkan data, maklumat dan sebagainya, inilah keputusannya. Tetapi kita juga jangan lupa kita juga ada satu elemen yang dipanggil sebagai budi bicara. Okey, jadi kena ada satu lagi keputusan bagi saya lah, saya cadangkan ada lagi satu keputusan yang dipanggil sebagai keputusan budi bicara. Kat situlah yang kalau kita rasa kita ada rasa kasihan atau kita ada rasa hendak beri peluang lagi kepada staf ini atau kepada pelajar ini, maka kita gunakan keputusan yang kedua ini. Tetapi seperti yang saya kata, keputusan yang asal itu mesti keputusan yang daripada pemikiran yang logikal, daripada pemikiran analytical, daripada pemikiran yang tidak ada heuristik, yang tidak ada mental shortcut. Okey, kalau maknanya kita akan cakap, okay, first sebenarnya kalau ikutkan awak ni dah tak boleh sambung dah pun belajar ni. Tetapi dia ada perkataan tetapi kita ambil kira sekian. Jadi saya cadangkan begitu. Saya punya
idea lah. Begitulah kalau kita hendak buat keputusan dan kita ada rasa kasihan belas, kita ada emosi juga kepada staff atau ini, maka bukan saya kata semua kena very objektif, kena very systematic, sistem 2 punya thinking, logical, tak ada budi bicara tidak, tapi kita kena tahu mana keputusan kita yang emosi, mana satu keputusan kita yang logical lah, di situ yang analytical. Itu saja. Okay, terima kasih sekali lagi Dr. Rabihah dan sidang penonton yang sudi bersama kita dengan masa lebih kurang 1.5 jam yang masih setia bersama dengan program kita pada pagi ini. Kami wakil daripada ISI mengucapkan ribuan terima kasih bersangatan kepada panel Dr. Rabihah dan juga yang sudi bersama dengan kita. Jadi sebagai kesimpulannya untuk pagi ini boleh saya katakan, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Dr. Rabihah itu adalah bagaimanakah step ataupun langkah-langkah untuk membolehkan kita membuat keputusan yang rasional. Lebih kurang tadi Dr. Rabihah ada bagikan 11 panduan yang mungkin kita boleh gunakan panduan yang telah diberikan. Namun begitu, kalau boleh saya simpulkan di sini, di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam kita melakukan tindakan, kita menyatakan sesuatu pandangan seperti mana yang disebutkan oleh Al-Zamakhsyari, itu adalah jangan kita mengikuti perkara yang kita tidak punya ilmu tentangnya. Dan ianya ditafsirkan oleh Az-Zamakhsyari dengan menyatakan jangan cakap benda yang kita tidak tahu. Ataupun jangan kita menghukumi sesuatu hukuman tanpa adanya dalil, tanpa adanya hujah. Dan ini yang saya fikir kerangka yang cuba disampaikan oleh Dr. Rabihah. Dan kalau kita melihat daripada sudut pandangnya, pandangan naklinya, karena kita sedang memperkasakan agenda integrasi akidah nakli, maka konsepnya Al-Quran telah pun menyebutkan perkara-perkara tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menyambung dengan menyatakan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Pendengaran kita, mata itu akan dihitung ataupun akan ditanya pada hari kiamat nanti. Tetapi dalam sudut yang lain, kalau kita boleh memahami as-sam'a, pendengaran, penglihatan, dan fuad itu sebenarnya adalah tempat kepada datangnya ilmu. Kita mendapatkan maklumat, mendapatkan ilmu melalui pendengaran dari yang diajarkan, melalui penglihatan yang kita lihat, melalui hati yang kita terima ilmu tersebut. Maka gunakanlah ketiga-tiga sumber saluran ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita untuk meraih ilmu yang sebenarnya, kerana bertepatan dengan firman Allah yang ayat yang kita bacakan tadi, jangan kita melakukan ma laisa, barang yang kau tidak punya ilmu. Apabila disebutkan ilmu, sudah pastilah perkara tersebut harus benda itu benda yang pasti, ada faktanya, bukan berasaskan tanggapan, bukan berasaskan kejahilan, bukan berasaskan keraguan. Dan sekali lagi saya fikir mungkin sekadar ini untuk sesi pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Rabihah selaku panel yang banyak memberikan panduan kepada kita pada hari ini, barisan teknikal ISI dan juga mereka yang terlibat secara langsung ataupun tidak dalam menjayakan program pada pagi ini. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. Maka mungkin tagline yang terakhir yang disebutkan oleh Dr. Rabihah tadi, jangan stres supaya kita ini sentiasa menjadi rasional, kerana stres itulah punca kepada tidak memberikan keputusan yang rasional. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rabihah. Terima kasih Pak Izzuddin.